Sebenarnya Nabi masih boleh dirujuk walaupun Nabi dah tak ada. Tu cerita. Ingat tak khutbah terakhir Nabi? Khutbah terakhir Nabi, tuan-tuan dan puan-puan, kena belilah, cari ataupun print, tuan-tuan frame kan, kemudian gantung kat rumah. Sebab apa? Dalam tu mengandungi SOP. SOP kehidupan, standard of procedure kehidupan kita. Print balik. Semua yang kita tengok tu kita buat kan, kita buat macam checklist. Seperti mana kamu tidak suka kamu disakiti, usahlah kamu menyakiti orang lain. Nabi pesan tu, dia buat tak? Cuba cek balik. Aku ada tak sakit hati orang? Tengok balik. Seperti mana kamu punya hak kata isteri kamu, semua adalah susun. Begitu seperti mana kamu menganggap kota ini, 9 bulan ini sebagai bulanan kota yang suci, tempat yang suci, maka begitu juga kamu perlu menganggap harta dan amanah umat Islam yang lain, harta dan amanah umat Islam yang lain itu sebagai amanah yang suci. Apa lagi? Segala urusan berkaitan dengan riba mestilah adalah dihentikan mulai sekarang. Masa tu maknanya sampai sekarang tak boleh buat. Tak usah petikaikan. Memanglah sistem perbankan Islam itu tak ada interest, tapi charge perkhidmatan dia tinggi. Lagi baik pakai sistem biasa. Ada orang cakap macam tu, suruh dia ngucap balik semula. Dia nak mengatakan yang sistem lain lebih baik. Masalahnya sahabat-sahabat kita yang bukan Islam pun pakai sistem perbankan Islam. Dia nak lagi percaya produk perbankan Islam. Iya tuan-tuan. Tuan-tuan pergi ke bank Islam tu, cuba cek berapa ramai orang yang bukan Islam, sahabat-sahabat kita yang buka akaun kat situ. Sebab dia tahu sistem tu tak ada mengandungi tak ada benda-benda yang membalit-balit, tak ada gharar, tak ada syubhah, tak ada. Tuan-tuan, tu dia. Jadi kalau kita tengok Nabi kita itulah dia tuan-tuan. Dan dari segi akhlak, Nabi adalah akhlak yang terbaik, terhebat. Ketika umur 10-11 tahun, Nabi nampak seorang makcik berbangsa Yahudi angkit barang keluar tang pasar. Nabi kata, "Go, makcik, boleh saya tolong?" "Oh, baiknya anak ni," kata makcik tu. "Siapa nama anak?" "Anak ni daripada mana?" Dia tak tanya nama lagi. "Anak daripada mana?" "Saya pada Mekah, makcik." "Pada Mekah? Jaga-jaga tau." "Kenapa pula?" "Dekat Mekah tu ada seorang budak nama Muhammad, jahat budak tu." Nampak? Kalau kita lah tengah pegang barang terlepih lah. Dan tolong untung banyak sekadar untuk ni. Macam itulah kalau kita. Tapi Nabi masa tu, Nabi senyum, Nabi angkat sampai rumah makcik tu, dia letak barang tu. Kemudian makcik tu tanya, makcik tu bagi upah. "Nak ambil lah upah ni?" "Tak apa makcik, saya ikhlas." "Baiknya anak ni, siapa nama anak ni?" Boleh tanya. "Saya lah Muhammad yang makcik sebut tadi." Langsung diam. Akhirnya dengan akhlak, tengok Nabi buat baik ni, akhirnya satu Makkah mengiktiraf Nabi ni sebagai akhlaknya yang terbaik. Jadi bila Nabi dah diiktiraf sebagai akhlak yang terbaik, disebut pula dalam Quran, tuan-tuan. Dalam Quran dah disebut pula. Apa dalam Quran sebut? Tu cerita tu. Samsul Debat ni memang dia cakap, tahu lah kan. Dia ni banyak kata adat banyak kiasan. Ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek, panjang digontangkan. Memang takkan faham kalau tak dironongkan. Jadi kena dengar satu-satu. Dia tak ada doreh main kupik kulit, main isi je. Kena perlahan let tu. Kan? Tadi dia dah beritahu tadi, berhenti sebelum ke 10. Macam itulah khabar. Ya tak tahulah kan. Tak ada lah. Kan ikut pukul larat lah ya. Bukan selalu datang sini kan. Kan tengah cuaca esok dah PKP balik. Itu takut tu je. Aku naik poning hari tu piau mata tu piau macam contohlah mata dia menghadap lampu hari-hari kan poning kan. Ada lah orang KBN sumbangkan lampu live kat saya macam ni apa lampu lampu kad badminton tu yang contoh tu ompek balampu balang mata kan tu. Nak maksud ni nak cakap contoh. Nabi pernah nampak seorang Arab Badui. Arab Badui ni cakap apa? "Sungguhnya aku seorang mukmin, aku seorang beriman," dia kata. Nabi tahu, alangkah baiknya kalau kamu menyebut yang kamu seorang muslim. Kenapa ya Rasulullah? Kerana muslim boleh selesai dengan pengakuan, tapi mukmin tak selesai dengan pengakuan. Mesti dengan perbuatan.
Maknanya mesti dengan tindakan kita, tindak tanduk kita, baru boleh cakap orang tu beriman ke tidak. Contoh, tuan-tuan berani tak pergi kat simpang nak ambil healer tu, mikrofon kau cakap, Assalamualaikum, saya seorang Islam. Berani tak? Berani kan? Berani, semua berani. Cuba ambil pergi tu, Assalamualaikum, saya paling beriman dekat ni, kat section, dekat presin ni. Berani tak? Tak berani tu kan? Tak berani tuan-tuan. Tapi iman tu apa? Iman ni bukannya anutan semata, tapi iman ni adalah keyakinan, percaya. Nampak, kita percaya, ya. Jadi bila percaya tu barulah masuk pada apa yang Nabi sebut dalam khutbah terakhir Nabi tu, ya. Ayat dalam Quran tu Nabi sebut apa? Nabi sebut setelah ketiadaanku nanti, Nabi kata, aku tinggalkan kalian dengan dua perkara. Barang siapa yang berpegang kepada kedua-duanya, nescaya dia tidak akan dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Oh, cakap Putrajaya aku ini. Takkan tersesat selama-lamanya. Makna Nabi dah bagi clue. Nabi tinggalkan apa untuk kita? Tidak akan tersesat selama-lamanya. Jadi termasuklah dalam Quran tu Allah Ta'ala sebut. Tu sebab kita kata, ada seorang artis tanya kat Abang Samsul kau, kalau betul pakai tudung tu wajib, kenapa tak masuk dalam rukun Islam? Soalan ni. Dia tanya, kalau betul pakai tudung tu wajib lah, menutup aurat tu wajib, kenapa tak masuk dalam rukun Islam? Abang Samsul kau ditanya soalan tu, dia tak pek jawabnya, dia tanya, macam mana bang? Dia panggil saya abang, saya pun panggil dia abang. Duduk abang lah, entak lah. Saya kata, macam ni lah bang lah. Tapi saya main rapat dengan dia lah. Bang, abang tanya dengan dia, banyak lagi benda wajib dalam Islam ni pun tak masuk dalam rukun Islam ni. Buat baik dengan mak ayah, wajib tak? Wajib pun tak masuk dalam rukun Islam. Amar ma'ruf nahi mungkar, wajib tak? Wajib pun tak masuk dalam rukun Islam. Banyak lagi tuan-tuan. Tapi janganlah lupa baca dekat rukun iman sekali. Rukun iman cakap apa? Percaya pada Allah, percaya. Percaya pada Rasul, percaya. Percaya pada kitab, percaya. Percaya pada malaikat, ya. Daripada kitab, qada dan qadar, hari kiamat, percaya. Semua percaya. Kalau percaya, tengok apa Allah Ta'ala suruh, apa yang Nabi suruh, apa yang Nabi suruh jangan buat, ikut je lah. Apa yang nak pening-pening pula kau petikai dalam rukun Islam? Rukun iman tu kau percaya tak? Percaya buatlah. Tu cerita. Jadi termasuklah juga dalam Quran ada sebut. Tu baru sampai pada maksud yang saya nak sampaikan tu. Dan surah Al-Ahzab ayat 21 Allah Ta'ala beritahu apa? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya pada diri Rasulullah tu ada uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik. Ayat tu cukuplah. Contoh ikutan terbaik. Dia tak sebut bajet-bajet baik, tak. Dia tak sebut antara yang terbaik, sukatilah nak pilih itu ke tak. Tak. Contoh ikutan terbaik, tu saja. Bulat dah ayat tu, tak ada kabur apa pun. Contoh ikutan terbaik, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, siapa nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, wa zakarallaha katsiran, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Jadi tak payah banyak cerita, tu sebab tajuk ni dipilih. Baru sampai tajuk, bayang lama betul ceramah malam ni kan, membentuk keluarga sunnah kan? Kita mana keluarga sunnah kan.